أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada surah Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185 ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, wajib menunaikan ibadat puasa. Seperti mana ayat 183 Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin, yang percaya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi, maka kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu. Maknanya seperti mana yang Allah Ta'ala wajibkan kepada umat Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi-Nabi yang lain, Nabi Daud dan sebagainya. Seperti mana ibadat ni antara ibadat yang tertua, ialah ibadat solat dan ibadat puasa, juga ibadat korban. Ini antara 3 ibadat yang tertua. Moga-moga dengan ibadat ini, orang yang melakukan ibadat puasa ini akan melahirkan dalam diri dia itu sebagai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini adalah orang yang melaksanakan rasa ringan untuk buat segala perintah Allah, rasa berat, rasa berdosa, rasa tak ingin untuk melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Itu maknanya orang-orang yang bertakwa. Takwa ni ialah benda yang perlu dibentuk, dilatih. Sebab itu puasa inilah saya jalankan selama 30 hari untuk melatih, untuk membentuk diri supaya apabila selepas habis bulan Ramadan, maka kita akan terbentuk dengan benda yang kita lazimi, yang kita buat hari-hari selama sebulan. Kemudian bilakah bilangan puasa banyak, manakah, berapa banyakkah, berapa harikah bilangan puasa ini? Dalam ayat 184 Allah Ta'ala kata ayyaman ma'dudat, iaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Iaitu bilakah ditentukan? Iaitu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut siapa yang melihat, faman syahida minkumus syahra, siapa yang melihat anak bulan menandakan masuknya pada bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Iaitu maksudnya bermula pada awal Ramadan hinggalah akhir bulan Ramadan selama 30 hari. Itu yang disebutkan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan, manakala bagi orang-orang yang uzur, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang bermusafir sebagai contoh, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Islam memberi kelonggaran untuk dia mengulangi fa'iddatun, iaitu mengqadakan puasa pada bulan yang lain selepas pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi ia mempunyai qudrat, tenaga untuk berpuasa, apabila ia telah meninggal puasa, maka menjadi kewajipan baginya untuk mengqadakan puasa mengikut bilangan yang ditinggalkan. Sekiranya sehingga jumpa pada Ramadan yang akan datang, ia masih belum qada atau melaksanakan puasa yang dihutang itu, maka ia perlu dibayar denda, membayar fidyah. Apakah fidyah? Iaitu sehari sebanyak secupak. Tetapi puasa tetap juga diganti, cuma diberikan denda, iaitu dengan mengeluarkan ataupun memberikan kepada orang fakir miskin, iaitu secupak beras ataupun makanan asasi bagi satu negeri. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang saya sebutkan tadi ni tak mampu untuk puasa tu, maka bagi dia kena bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, fidyah kepada orang yang miskin. Faman tatawwa khairan, sesiapa yang buat lebih, siapa yang buat ibadat yang lain, buat ganjaran yang lain, buat sumbangan, buat puasa sunat, buat sedekah, buat jariah lain-lain, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik, maka ganjaran ia akan memperoleh ganjaran tersebut. Sebagai contoh dalam ibadat puasa, tuan-tuan, sebagai contoh, walaupun kita ada masa untuk berbuka puasa, tetapi ia hasi-hasi dengan waktu berbuka itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa untuk ahli keluarganya, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk isterinya dengan menyebut nama isteri, nama anak-anak, supaya apa yang diharapkan itu menjadi anak yang soleh, anak yang berjaya, isteri yang sihat dan sebagainya. Semuanya itu merupakan benda-benda tambahan atau benda-benda yang baik yang boleh dilaksanakan waktu berbuka, dengan makan buah kurma sunnah Nabi, kemudian solat maghrib dan sebagainya. Kemudian barulah menjamuh makanan-makanan yang lain setelah melaksanakan ibadat solat maghrib.
Juga yang disebut dengan tatawwu' khairan, benda-benda yang baik, bersahur pada waktu malam bangun dengan mendirikan solat sunat sebelum bersahur, mengambil peluang yang ada, melazimi selama 30 hari, benda-benda itu akan membentuk, melahirkan jiwa yang bertakwa kepada Allah. Itu disebut dengan faman tatawwa khairan, sesiapa yang buat lebih. Kemudian dalam bulan puasa juga dia buat lebih, antaranya ialah bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dengan azam supaya habis bulan Ramadan maka khatamnya ia sekali khatam, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus, bertalaqi dengan Jibril alaihi salam sepanjang bulan Ramadan. Wa antasumu khairul lakum. Dan ayat ini juga menyatakan sesungguhnya puasa itu baik. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu sekiranya kita sedang bermusafir, sekiranya kita ini dalam keadaan yang uzur, tapi kalau dia mampu untuk berpuasa, puasa itu lebih baik. Walaupun kelonggaran diberikan kepada dia bagi orang musafir sebagai contoh, boleh berbuka dan sebagainya, tetapi sekiranya dia berpuasa, khairul lakum, itu baik bagi kamu. Begitu juga orang yang sihat berpuasa, membuat ibadat-ibadat yang lain, maknanya dalam ibadat puasa itu ada kebaikannya. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu ketahui. Kemudian ayat seterusnya, Allah Ta'ala ayat 185, Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini, alladzi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan itu, iaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Iaitu untuk kita melihat hudan linnas, melihat petunjuk-petunjuk, melihat panduan-panduan, apakah orang panggil hidayah-hidayah ataupun kebaikan-kebaikan yang bila kita ambil istifadah daripada Al-Quran ini. Wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan daripada Al-Quran ini, wal furqan, dan juga yang membezakan dalam Quran ini, yang membuat garis panduan kepada kita sebagai manusia, yang mana dibolehkan, yang mana tidak dibolehkan, yang mana haram, yang mana halal, yang mana yang disebut dengan tatawwu', yang mana disebut dengan mungkar, supaya kita dapat Al-Furqan, membezakan. Jadi Al-Quran adalah merupakan hudan dan juga Al-Furqan. Kemudian balik kepada bulan Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan, melihat anak bulan, maka ia perlu berpuasa. Jadi kita dalam situasi Malaysia ini, dia ada dua kaedah. Yang pertamanya dipanggil dengan kaedah melihat anak bulan. Yang keduanya iaitu kaedah hisab ataupun perkiraan, melihat anak bulan ataupun kaedah hisab, mengikut pandangan orang yang mahir, yang pakar tentang pengiraan bulan dan sebagainya. Boleh mengikut dua kaedah ini. Wa man kana maridan, dihuraikan lagi, ditegaskan lagi, diulang lagi dalam ayat seterusnya, menunjukkan tentang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, menjelaskan kepada kita supaya lebih merasai ibadat puasa ini adalah merupakan satu ibadat yang mana ia bukanlah satu benda yang menjadi satu bebanan, tetapi menjadi satu peluang ataupun ruang untuk manusia mengambil untuk merebut peluang ini, seperti mana Allah Ta'ala kata wa man kana maridan, bagi orang-orang yang sakit, aw ala safarin, bagi orang-orang yang bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh diqada, boleh diganti pada hari-hari yang lain selepas bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusr. Tengok Allah Ta'ala sebut, kenapa diulang sekali lagi berkaitan dengan orang yang sakit dan bermusafir ini? Sebab Allah Ta'ala nak memudahkan. Yuridullahu, Allah Ta'ala berkehendak bikum, dengan kamu, al-yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak nak menyusahkan kita. Walitukmilul iddata, bagi orang yang tinggal, orang yang qada, maka sempurnakanlah puasa tersebut, bilangannya bagi cukup 30 hari. Walitukabbirullah, dan hendaklah kita membesari Allah, mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk ini, atas kelebihan puasa ini, atas fadilat yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan puasa ini. Disebutnya supaya kita bersyukur, mengagungkan Allah atas petunjuk ini, petunjuk ibadat puasa ini. Wala'allakum tashkurun. Moga-moga dengan anugerah bulan puasa ini, moga peluang yang ada ini melahirkan kita insan-insan yang bersyukur kepada Allah. Dan ibadat puasa ini, sebagaimana kita faham, ialah kita taat kepada Allah,
patuh kepada Allah, tanda syukur. Tanda syukur kita atas nikmat yang Tuhan bagi kepada kita selama 12 bulan, hanya 1 bulan saja kita berpuasa. Kita telah menikmati nikmat Allah Ta'ala bagi selama 11 bulan. Jadi tanda syukur 11 bulan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita itu ialah kita berpuasa kepada Allah. Kita berpuasa untuk melahirkan ketakwaan kita, melahirkan patuh kita pada perintah Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah dari intipati daripada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 185. Moga-moga ianya akan menjadi satu motivasi kepada kita untuk sama-sama kita merebut peluang yang ada pada bulan Ramadan ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon berbanyak-banyak maaf, dan untuk akhirnya saya ucap selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang telah dihidangkan dengan berbagai-bagai ganjaran. Maka rebutlah peluang ini dengan penuh keazaman untuk sama-sama kita memotivasikan diri kita untuk kita mendirikan atau berazam untuk merebut peluang untuk mendirikan malam-malam pada bulan Ramadan ini dan juga siangnya, dengan berpuasa secara zahir dan juga secara batiniah kita, rohani dan jasmani kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.